الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis pada malam ni uh, 521 dah. Adik berapa? 500? $521. 521. Hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 521. 522. Situ. Dah, surat dah. $521 tak baca lagi. Hadis Aisyah 521. Hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qasafat asy-syamsu fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila al-masjid fa saffa an-nasu wara'ahu fakabbara faqtara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilah thumma kabbar fa raka'a ruku'aha tawilah thumma qala sami Allahu liman hamidah faqama wa lam yasjud wa qara'a qira'atan tawilah hiya adna min al-qira'ati al-ula thumma kabbara wa raka'a ruku'an tawilah wa huwa adna min ar-ruku'il awwal thumma qala sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd thumma sajada thumma qala fi raka'atil akhirah mithla dhalik fastakmala 4 raka'atin fi 4 sajadatin wa jalat asy-syamsu qabla an yansarifa thumma qama fa athna 'ala Allahi bima huwa ahluhu thumma qala huma ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuha fafza'u ila shalah. Hadis riwayat daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlaku gerhana semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar ke masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia ni, orang ramai para sahabat buat saf di belakang Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Macam-macam dah ni maknanya semaya kusuf ni dilakukan di masjid, tidak di padang. Kita bicara dah itu sebab ini keadaan yang takut berbeza dengan semaya 2 hari raya, semaya minta hujan, perlu dilakukan di luar masjid bagi menzahirkan ramainya orang Islam dan bagi menzahirkan rasa berhajat kepada hujan tu, seolah-olah kita pergi tadah hujan tu dengan tubuh kita. Adapun semaya gerhana ni di masjid, sebab semaya ni dalam keadaan takut. Jadi Nabi SAW di sini memerintahkan sahabat buat saf di belakang dia, kemudian barulah Nabi bertakbir. Nabi membaca surah yang panjang, bacaan yang panjang, kemudian bertakbir, rukuk pula dengan lama.
Kemudian Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya. Faqama walam yasjud. Nabi bangun tanpa sujud. Maknanya Nabi bangun tu untuk i'tidal. Tetapi belum sujud lagi. Wa qara'a qira'atan tawilah. Mana Nabi sambung pula baca tapi bacaan ni tidak Fatihah lah. Baca surah. Hiya adna minal qira'atil ula. Lebih pendek sedikit daripada bacaan yang pertama tu, sebelum rukuk yang pertama. Summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd summa sajada. Barulah Nabi SAW lepas ucap sami Allahu liman hamidah, lepas daripada rukuk yang kedua, i'tidal, barulah sujud. Sujud. Summa qala fi rakaatil akhirah misal zalik. Kemudian apa yang Nabi SAW kata buat dalam rakaat yang kedua, rakaat yang terakhir ni, sama seperti rakaat yang pertama tu. Fastakmala arba'at raka'atin fi arba'i sajadatin. Maka cukuplah 4 rukuk dalam 4 sujud. Maknanya sembahyang ni berdiri tu dua rakaat. Tetapi setiap daripada rakaat itu ada 2 rukuk. 2 rukuk dan sujud pun 2 sujud seperti biasalah. Cuma bezanya sembahyang kusuf ni, 1 rakaat dia ada 2 rukuk. Berkenaan dengan bilangan rukuk ni ada khilaf lah, sebab banyak sangat riwayat. Ada kata hak ni hak paling kuat sekali ni ada 2 rukuk. 2 rukuk. Riwayat lain kata 3 rukuk 1 rakaat. Ada kata 4 rukuk. Ada kata 5. Ada kata 5. Jadi walaupun berbeza bilangan rukuk dalam setiap rakaat tu, tetapi sujud tu tetap 2 lah. Tetap 2. Berkenaan dengan berapa kali berlaku peristiwa gerhana ni, baik ulama kata sekali. Sekali. Bila berlaku sekali, tentulah Nabi sembahyang sekali. Cuma masalah macam mana ni perawi-perawi ni boleh berbeza dalam menyebut apa yang telah dilakukan oleh Nabi ni. Siapa kata 2 kali sujud, 2 kali rukuk, ada kata 3, ada kata 4, ada kata 5. Nak pakai mana? Sebahagian ulama dia kata boleh lah kau berapa rukuk kita nak sembahyang. Jadi kaedah ni panggil kaedah jamak. Semua riwayat-riwayat yang sabit ni kita terima berapa bilangan rukuk. Ni kaedah yang pertama, panggil kaedah jamak. Kaedah yang kedua panggil kaedah tarjih, kena pilih. Oleh kerana berbeza riwayat berhubung dengan bilangan Nabi rukuk dalam sembahyang kusuf ni, dan sembahyang kusuf ni sekali je, tentu ada sah betul. Pastinya sah betul, hal lain salah, tak tepat riwayat. Ada ghalab, ada kesilapan perawi. Bukan perawi berdusta, ada silap dalam dia menukilkan. Begitu juga mungkin ada waham, keliru. Keliru. Jadi dia bukan berdusta, cuma dia keliru. Jadi bila ada waham, ada keliru ni, jadi riwayat keliru ni diketepikan. Kaedah kita nak pilih ni pula, iaitu berdasarkan kepada riwayat mana paling kuat. Umumnya dia ambil hak riwayat Muslim ni lah. Dia ambil 2 rakaat, 2 rukuk dalam 1 rakaat. Jadi 4 rukuk lah bagi 1 sembahyang kusuf. Dia kira hak ni riwayat paling kuat. Hak lain itu dikira salah, tak tepat, ada kesalahan. Jadi dia kira berdusta ke tidak perawi? Tidak, cuma tersilap. Biasalah kadang-kadang perawi ni dalam menyebut bahagian-bahagian tertentu dalam satu hadis itu ada salah, jadi dikira sebagai hak butir tu lemah. Keseluruhan cerita tu betul. Dia dalam bab kita ngaji hadis ni,
Oleh kerana ramai ia meriwayatkan hadis ni, dia ada macam-macam, banyak lapis, banyak tabaqah. Satu generasi perawi ambil daripada satu generasi demi generasi sampai pada generasi sahabat. Jadi nak boleh ke sahabat bawah tu, dia ada kesilapan berlaku pada setengah-setengah perawi. Kita tak kata perawi ni dhaif, dia tu sendiri tidak dhaif, kuat dia, tapi dalam riwayat tertentu ada kesilapan. Dia mesti dah manusia ni alim secara mana, hebat secara mana, ingatan kuat secara mana pun, ada tempat-tempat dia tak ingat. Seperti kita dengar Imam Mekah lah, Sudaisi tu dah, Sudaisi tu. Ada juga tempat ia salah, kita salah Yasin ni. Dah. Biasa lah. Tapi nak boleh kau jadi Imam Mekah ni, bukan cala-cala orang. Ramai-ramai atas dunia ni, dah, hak layak jadi Imam Mekah ni dalam apa orang, 7 orang. 7 orang. Tapi ada kedemon ni tak jiwa salah, ada tinggal ayat ke, tersasu ke, gelopak ayat ke, ada. Tapi itu tidak menjejaskan kedudukan dia itu sebagai imam Masjidil Haram. Begitu juga perawi-perawi ni, perawi Bukhari ke, perawi Muslim ke, ada kalanya kesilapan berlaku dalam meriwayatkan hadis pada sepatah 2 kalimah. Kalau kita ngaji hadis dengan serius ni, dengan teliti ni, kita akan jumpa lah bahagian ni dia salah, keseluruhan itu betul. Ada tempat-tempat salah tu benda biasa. Jadi hak kata 4, hak kata 5 tu, itu ada kesilapan. Ada kesilapan. Itu cara tarjih. Itu cara tarjih yang pertama, pilih hak paling kuat sekali. Ada satu lagi cara tarjih. Ini pilihan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata, oleh kerana banyak sangat riwayat berhubung dengan berapa kali Nabi rukuk dalam sembahyang kusuf ni, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jadi sekarang ni benda-benda ni dah sabit dalam hadis-hadis, dia perawi ni kuat belaka. Kalau kita nak kata hak ni silap, hak ni tak boleh kau kita kata dia hak ni silap, hak ni tak boleh kau kita nak kata ni silap juga. Maknanya perawi hak sebut 2 ada kemungkinan silap, seperti mana perawi hak sebut 3 rukuk. Begitu juga kalau kita kata perawi hak sebut 5 kali rukuk dari satu rakaat, kemungkinan ada kesilapan. Maka boleh jadi juga hak sebut 2 kali, dah, hak sebut 2 kali ada kemungkinan tersilap juga. Maknanya kalau kita nak kata ada kesilapan, memang kemungkinan berlaku. Lepas tu ada juga riwayat menyebut 1 rukuk je. Jadi oleh kerana banyak perbezaan riwayat ni, maka mazhab Hanafi dia ada kaedah dia. Itu kata dia, idza ta'arada tasaqata fayurja ila al-asli. Bila hadis-hadis ni bercanggah, dah, maka semua tu kita tak boleh nak amal. Nak amal mana so? Ni kata 2, ni kata 3, ni kata 4, ni kata 5, ni kata so. Dah. Jadi bila khilaf lagu tu berbeza dalam riwayat, jadi kita tak boleh nak pakai semua, maka kita kena balik hak asal. Hak asal lagu mana? Ya ni semaya fardu, semaya sunat lain, 1 rakaat berapa rukuk? Hak asalnya 1 rakaat 1 rukuk. Jadi bila khilaf tadi, mazhab Hanafi kata kita balik kepada hak asal, yakni 1 rakaat 1 rukuk. Semaya khusus ni pun 1 rakaat 1 rukuk. Dia pegang gitu. Tu kaedah dia lah. Ulama Syafi'i tak terima kaedah tu. Dia kaedah dia. Moga ulama ni, moga ahli kaji belaka, ada kaedah belaka. Jadi dia kira balik kepada asal. Kalau asalnya semaya sunat ni, sifat dia 1 rakaat 1 rukuk. Itu sifat dia. Kemudian hadis Aisyah dia kira orang perempuan. Orang perempuan. Orang perempuan. Bila orang perempuan ni, dia bukan duduk depan. Dia bukan duduk depan, dia duduk belakang. Jadi mungkin Aisyah tu beranggapan ada 2 rukuk, padahal tak ada pun. Dia kira gitu. Itu cara dia, mazhab Hanafi. Dia kira Aisyah ni orang perempuan duduk belakang. Jadi dia pun tak nampak dengan tepat
Nabi itu rukuk berapa kali. Tu ada juga cara dia jawab hadis ni. Hadis hak sebut 2 rukuk ni kira perempuan duduk belakang. Jadi tak nampak molek. Terutamanya bila gerhana ni kan gelap dah. Duduk pula maya dalam masjid. Kita maya asar kita buka lampu kadang-kadang. Tak, panjuk umna tu kita buka lampu. Jadi tak nampak dengan jelas keadaan tu bila gerhana ni. Begitu juga ada satu riwayat menyebut kalau riwayat Ibnu Abbas tu. Riwayat Ibnu Abbas dia kata banyak juga bilangnya rukuk. Lepas tu Ibnu Abbas ni budak-budak biasanya duduk belakang orang tua. Jadi dia pun tidak dapat menyebut dengan tepat juga. Tidak dapat menceritakan dengan tepat juga berapa. Jadi kira-kira dia anggap Nabi rukuk 3 kali. Padahal tidak. Padahal sekali. Tu mengikut mazhab Hanafi. Itu cara dia lah. Kalau mazhab Syafi'i ini memang 2 rukuk. Dikira dia hak paling kuat. Jadi lepas daripada sembahyang ni oleh kerana lama dah. Wanjalati syamsu. Matahari sudah kelihatan dah. Mana hilanglah gerhana tadi. Sebelum Nabi selesai daripada sembahyang. Kemudian Nabi pun bangun berdiri, yakni berkhutbah. Fa asna 'ala Allah bima huwa ahlah. Mana Nabi memuji-muji Allah dengan pujian yang selayaknya dengan Allah. Maknanya kalau kita nak puji Allah Ta'ala dengan panjang ni, gapo sifat-sifat dia, dah layaklah dia tu. Dia patut layak dipuji. Kita ni puji-puji kita pun dah ada lagi benda boleh tak. Maknanya kita ni pandai, hebat, bisa dalam satu-satu benda. Dah. Jadi ahli dia apa orang biasa memanglah dia puji. Dah. Tapi kalau mari ahli dia tengok tak dipuji lagi ni. Boleh tek lagi ni. Boleh dikritik lagi. Sebab apa? Sebab manusia ni kalau dipuji dia pun sekadar pujian lah, bukan kata memang benar-benar layak. Cuma patut dipuji. Mana manusia ni patut dipuji lah sebab kebaikan dia tu ataupun comel yang dia buat tu. Macam kita kata orang melah lah, orang melah dah. Kita tahu pandai melah sekarang ni. Pandai lah muka pengalaman dia tu. Dah pengalaman dia. Apa kita kata orang ngapuh bayar. Kalau dia setahun ni 100 riyal sekoya kalau lagu mana dia kira dia. Dah. Orang ngapuh bayar. Maknanya pandailah dengan pandai dia tu, dengan kehalusan dia buat kerja tu memang layak sesuai. Tapi dalam pada tu walaupun orang puji dia, pandai dia tu mari mana kalau Allah Taala tak bui. Jadi pujian kepada manusia ni kuku mana pun dia akan balik kepada Allah. Jadi manusia ni pujian kepada dia kena balik kepada Allah SWT juga. Pada hakikatnya kena puji Allah Ta'ala. Sudah hasil. Jadi Allah Ta'ala tu layak dipuji sebab semua kesempurnaan yang ada pada makhluk ni dia kena balik pada dia, pada Allah Ta'ala. Begitu juga dari semua perbuatan Allah Ta'ala hak terzahir kepada kita semua ni, semua tu memang patut dipujilah. Sempurna. Tidak dapat dipersoalkan. Jadi kalau kata ada lemah ke gapo ke, kita kena tetap kata puji bagi Allah Ta'ala. Maka sebab itulah dia ada ucapan doa alhamdulillahi ala kulli hal. Kita tengok ada sesuatu benda tak molek dah. Tapi kita kata tetap juga kita perlu kata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah SWT dalam semua keadaan. Mana adalah kita tengok ada benda tak apa comel tu. Tapi kita kena puji juga. Sebab tak molek kepada orang tadi, molek juga kepada orang lain. Orang lain tu boleh ada peluang untuk buat kebaikan. Jadi berlaku gerhana
Nabi SAW berkhutbah di sini, antara isi khutbahnya, huma, yakni matahari dan bulan itu adalah dua tanda daripada tanda-tanda Allah. Tanda Allah ni banyak, seperti mana yang kita bincang pada minggu lepas. Tsunami ke, gempa bumi ke. Jadi itu berlaku kerana kehendak Allah, bukan kerana mati seseorang ataupun hidup. Kerana benda ni berlaku mengikut kehendak Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala. Mana benda ni berlaku bila mana Allah Ta'ala nak benda tu terjadi, ataupun bila berlaku berapa perkara yang mana mengikut ketetapan Allah Ta'ala, disebabkan manusia buat gini maka jadi gini. Jadi di situ Allah SWT nak tunjukkan kekuasaan dia. Jadi gerhana ni berlaku kerana kehendak Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita ingat perjalanan hidup ni biasalah, kita ingat macam kita kata kalau nikah boleh anak dah, pas boleh cucu, gitulah biasanya. Tapi ada juga nikah tak boleh anak dah. Kita kata kaya lawa dah, tak ada bini, ada juga orang dah. Kadang-kadang bukannya lawa apa pitih, bukannya ada, tapi boleh kira bini pun dah. Dah lawa, makan gaji besar pula. Mana ada juga. Jadi ketetapan Allah Ta'ala ni berlaku bukan mengikut kehendak kita, bukan mengikut cara kita mikir. Kita mikir ni apa-apa kita ikut adat ya. Dia kata esok tu terbitlah matahari dah. Kalau joong kat pas ni hujan lah, ada juga. Ada kalanya dak. Sebab nanti suk ni lah. Kita hari ni matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Satu masa dah Allah Ta'ala perintah kepada matahari, kamu terbit dari arah kamu tenggelam. Jadi pada waktu tu lagu mana? La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada hari itu tak berguna dah mana-mana individu, mana-mana jiwa yang tidak beriman. Maknanya Allah Ta'ala tidak terima iman, Allah Ta'ala tidak terima taubat dah bila mana matahari terbit sebelah barat. Jadi sebelum berlaku peristiwa matahari terbit sebelah barat ni, Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita ada benda-benda yang berlaku mengikut kehendak dia, seperti mana gerhana ni. Maknanya kita tak boleh nak fikir sipir biasa. Sebab kita ni lah minggu lepas dah, kalau ikut kira bulan 3 ni panas marah lagi dah. Habis hujan enggak nu hujung bulan 5 baru habis hujan. Tiba-tiba hujan seminggu dah. Hujan seminggu. Jadi tak boleh nak pakai sipir kita. Fa idza ra'aitumuha, bila mana kamu melihat gerhana berlaku, sama ada gerhana bulan ke gerhana matahari, maka segeralah semaya. Cepat-cepat semaya. Mana cepat-cepatlah ingat kepada Allah, cepat bertaubat kepada Allah. Maknanya segera fafza'u ni mana pergi dengan cepat dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Bukan kata nak tunggu semaya gerhana tu, boleh tunggu tak imam buat dulu cerita dunia, cerita negara remo lah gimana gini dah. Tu cerita anak dia kelik macam-macam dah. Tak ada mana. Jadi kalau takut ni tak ada dah mikir tentang apa kejayaan masing-masing, nak berbangga dengan anak, tak perlu. Keadaan ni seperti mana kita tunggu siap jenazah dikebumikan. Waktu itulah kita kena banyak istighfar, minta ampun untuk si mati kita sendiri dah, kita pun kena ngisah juga. Itu makna fafza'u, segera semaya, yang ni dalam keadaan takut. Hadis 522, hadis Aisyah qalat khasafati syamsu faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a faqara'a suratan tawilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana berlaku gerhana matahari ni, Nabi bangun berdiri, mana semaya, dan Nabi membaca surah yang panjang. Surah ni tak sebut mana-mana surah.
tapi kira-kira surah yang panjang lah. Thumma raka'a fa atala, kemudian Nabi rukuk, lama pula Nabi rukuk. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi pun angkat kepala dia. Thumma staftaha bi suratin ukhra, Nabi baca surah yang lain pula. Surah yang lain pula. Thumma raka'a hatta qadaha wa sajada, kemudian rukuk sehingga qadaha, yakni sehingga menyempurnakan rakaat yang pertama. Wa sajada. Thumma fa'ala dhalika fi tsaniyah, lagu tu jugalah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pada rakaat yang kedua. Thumma qala, Nabi pun berkhutbah lepas pada tu, innahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumu dzalika fasallu hatta yufraja ankum. Bila kamu lihat, maknanya bila kamu menyaksikan peristiwa gerhana ni berlaku, maka bersembahyanglah sehingga yufraja ankum, sehingga dibuka, maknanya sehingga habis gerhana ni, sehingga nampak cerah kembali. Laqad ra'aitu fi maqami hadha kulla shay'in wa'idtuhu. Aku telah melihat pada tempat aku berdiri ni, maknanya masa aku semaya ni, aku telah melihat ni semua benda yang telah dijanjikan kepada aku. Mana gapo yang telah dijanjikan pada Nabi ni, tentang syurga, nikmat-nikmat dalam syurga, tentang neraka, tentang azab dalam neraka. Semua tu jenis-jenis nikmat dalam syurga, nikmat-nikmat dia disediakan untuk alimu orang beriman ni, begitu juga neraka dan kesengsaraan ahli dia, begitu juga benda yang berlaku di mahsyar ni sebagai amaran ataupun sebagai kelebihan, semua tu telah diperlihatkan kepada Nabi. Jadi Nabi tengok lagu mana ni? Jadi di sinilah ulama kata ditontonkan kepada Nabi benda tu. Dalam istilah, kalau ulama besar India tu, Syah Waliullah kata dalam istilah dia ni orang panggil alam misal, image. Ditayangkan kepada Nabi tu benda tu dalam bentuk image. Macam kita buka skrin lah. Kita buka skrin, kita pasal di apa, di apa ni panggil ni dah, pacang situ dah, kita pun hala suluh dengan cahaya, nampak. Jadi kadang-kadang benda-benda agama ni hak Nabi sebut dulu ni, kita boleh faham lah ni, kita boleh faham mudah pula, kita boleh faham. Supaya kita kata lagu mana tangan boleh kecek, kaki boleh kecek. Supaya ni telefon boleh kecek, radio boleh kecek, tubik suara. Maknanya suara ni tidak kata mesti keluar daripada mulut, dia boleh keluar juga daripada objek-objek ni, kamera, telefon, video, boleh juga. Jadi pada ketika Nabi semaya ni, Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi ni syurga, ni neraka. Jadi ditunjukkan kepada Nabi tu benda tu, image tu, rupa benda. Hatta laqad ra'aitu, sehingga aku melihat, uridu hatta laqad ra'aituni, aku rasa aku ni uridu an akhudha qitfan minal jannah, aku ni macam nak ambil satu gugus buah daripada syurga. Mana ketika ditunjuk tu, jadi aku pergi hulur tangan nak ambil. Maknanya kalau ditunjuk pada Nabi ni, kalau kita kata dalam bentuk ni lah, dalam bentuk 3D lah, bukan setakat gambar sekeping gitu dok. Jadi nampak tu ada 3D kau gapo, ada dimensi dia tu cukup molek. Nampak, maknanya boleh tengok ada bayar ke apa semualah, sehingga benda tu nampak macam betul-betul, nampak real benda tu, sehingga Nabi nak ambil dengan tangan dia. Sampai setara tu. Haina ra'aitumuni ja'tu ataqaddam, ketika kamu lihat aku ni, aku mula ke hadapan. Jadi aku pergi ke hadapan Allah. Inilah yang menjadi alasan kepada mazhab Hanafi, kata
Nabi ni sebenarnya dia rukuk sekali je. Tapi keadaan dia hola tangan dia tu, jadi nampak macam dia nak rukuk. Sebab itulah Aisyah belakang tu bila apa Nabi buat lagu tu muka sahabat pun pakai buat jugalah. Bila Nabi alah ke depan tu nak pergi ambil benda tu macam kita ada jungar lah. Tak. Jungar orang luar tahu kau tak tahu jungar ni. Tak. Jadi dia hola tangan nak ambil tu. Jadi macam membongkok tu. Tak. Jadi sahabat hok duduk belakang buat lagu tu juga. Semua buat. Tu muka Nabi kata ke? Nabi kata dalam hadis kita baca 24 ni, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam ini telah ditentukan dalam semaya berjemaah ni supaya dia diikuti. Fa iza raka'a farka'u, bila dia rukuk kamu kena rukuk. Jadi keadaan Nabi hola tangan dia tu membongkok tu dah. Nampak baca rukuk. Jadi pakak rukuk. Benarnya tidak rukuk. Jadi orang duduk belakang ni macam Aisyah, Ibnu Abbas kecil ni, dia nampak dia suruh tu rukuk, maka dia berkata rukuk. Padahal keadaan Nabi ketika tu sedang macam nak ambil satu benda. Jungar kita kata. Jadi itu pada ketika kamu lihat aku macam pergi ke hadapan untuk mengambil sesuatu. Walaqad ra'aitu jahannam. Aku juga lihat pada malam, pada ketika tu, pada ketika semaya gerhana matahari tadi dah. Aku melihat neraka Jahannam ni yahtimu ba'duha ba'dha. Neraka ni memakai sama dia. Mana api tu kuat sangat. Sehingga nampak macam makai sama dia. Hina ra'aitumuni ta'akhartu wa ra'aitu fiha. Jadi masa pada waktu aku melihat neraka tu memakai antara makan sesama sendiri tu dah, iaitu pada ketika kamu melihat aku ni mundur ke belakang, aku undur. Jadi banyak pergerakan tu, maknanya Nabi pergi alah ke belakang tu, maknanya macam api tu lah nyala dah. Jadi orang pun kena ngelak lah belakang. Jadi Nabi pun mundur belakang. Mana memang ditunjuk pada Nabi ni betul-betul dia pada waktu itu. Orang lain tak nampak, tapi ditunjukkan pada Nabi. Jadi hak ditunjukkan kepada Nabi ni macamlah juga pada malam Isra' tu. Jadi Nabi ditunjuk keadaan-keadaan tertentu pada ketika Mi'raj tu. Begitu juga pada ketika semaya gerhana ni, Allah SWT nak tunjuk, nak tunjuk. Wa ra'aitu fiha, aku lihat dalam neraka Jahannam itu Amar bin Luhai, wa huwa allazi sayyaba as-sawaib. Aku lihat Amar bin Luhai ni, dialah yang telah menetapkan peraturan sawaib. Amar bin Luhai ni orang mula-mula sekali merosakkan agama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Cerita dia peristiwa ni berlaku lebih kurang 300 tahun sebelum daripada Nabi bangkit jadi Nabi. Amar bin Luhai ni dia pergi ke Syam, satu tempat di Syam tu, dia tengok ada orang semua berhala, dia minta seka nak kelik. Waklik. Maknanya ni lah nampak macam keramat ni. Kalau minta dengan berhala ni, maknanya benda tu banyak jadi. Jadi dia minta lah dengan orang Syam tu nak kelik seka, biar orang Arab ni kenal, minta boleh sesat ajak dia dengan cara sembah berhala. Dia buah-buah lagu ni ada juga setengah orang kita ni. Wakaik dulu, wakaik kau tahu dah. Tubik air tu kan, macuk air di tengah padang tu dah. Jadi sembuh orang tu sakit kau tu sakit kau ni, jadi pakak pergi ambil minum sikit sorang, comot sikit sorang. Bagi ujian berlaku tu, bagi ujian. Lepas tu ada lah jaga tu, dia cadar lah ten-ten milo tu, dia mewih lah sama seria. Tu je modalnya. Jadi berlaku penyembahan berhala di kalangan orang Arab ni, di Mekah ni,
Puncanya daripada Amr bin Luhai. Jadi di antara benda dalam syariat Nabi Ibrahim ni hak dia rosakkan selain daripada dia balik berhala, itu sayyabas sawaib. Mana dia menetapkan ada binatang tertentu ni, unta ke kambing ke, dibiarkan. Mana tak boleh usik. Jadi binatang Tuhan lah dia kata dia. Binatang Tuhan tu tagut lah. Berhala-berhala. Katalah unta ni dia beranak 10 kali, semua betina. Dah. Jadi diistihar bahawa binatang ni binatang Tuhan, kena biarkan dia lepas. Ikutlah jaya kaca, dia belah nanda. Biar ada juga kadang-kadang dia belah telinga, tanda bahawa ini binatang Tuhan. Jadi tak boleh naik, tak boleh nawak akak barang, tak boleh ambil susu dia. Jadi dibiarkan, dikira sebagai persembahan kepada Tuhan. Tapi susu dia tu ada juga, pokok dia tu tutup lebar dia ambil minum dia. Jadi dia kira hak ni hak Tuhan, tak boleh diganggu. Sedangkan binatang ni dah, kalau kata kita korbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memang kena makan. Kita ibadat korban, kita ibadat korban raya lah dah. Kita sembelih. Jadi Allah Ta'ala kata, fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Bila mana kamu sembelih ni dia rebah jatuh, unta lah, unta ni muka sembelih diri dah, dia tak boleh rebah unta. Bila mana unta tu rebah, maka makanlah. Boleh makan. Maknanya kamu sembelih dengan niat taqarrub ila Allah tu, wa ibadat korban kena makan, bui makan pula pada orang lain. Jadi ibadat korban kita ni, kita kena makan, dan kita kena memberi makan kepada orang lain. Tu cara dia. Tapi cara agama jahiliyah, agama yang sesat ni, dia kira kalau hak Tuhan ni pakai sebab gitu, busuk gitu. Orang miskin tengok saja. Orang korban tak boleh makan sikit. Sedangkan binatang-binatang ni Allah Ta'ala cipta memang untuk kita makan. Makan daging dia, susu dia, memang untuk kita. Sebab apa? Sebab oleh kerana tujuan hidup kita ni beribadat, maka Allah Ta'ala telah tetapkan binatang-binatang ni dia akan berkhidmat untuk kita. Jadi Amr bin Luhai inilah mula-mula ia merosakkan agama Nabi Ibrahim. Ubah. Antara benda dia ubah ni lah, dia menetapkan ada binatang-binatang tertentu jadi binatang Tuhan tak boleh nak usik, susu pun tak boleh nak ambil, tak boleh nak naik. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa dia ni duk erat perut dia. Duk erat perut dia, mana perut dia tubik, tali perut dia tu tubik, tali perut dia, usus dia tubik. Jadi dia duk erat itulah di pada masa dalam neraka. Jadi Nabi tengok tu. Mana ayatnya dia ni, dia buat lagu ni dia sebenarnya makan harta manusia secara batil. Sehingga perut dia tu dah tidak dapat lagi memuatkan apa ni, usus dia. Kena waktu tubik luar usus dia tu. Mana berat sangat. Kerosakan yang telah dibuat oleh Amr bin Luhai terhadap agama Nabi Ibrahim. Itulah dua hadis yang kita baca. Kemudian hadis berikut ni berkenaan dengan satu lagi juga, satu keadaan juga, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat azab kubur ketika semaya kusuf ni. Mana ditunjukkan juga pada Nabi, selain daripada azab dalam neraka, nikmat dalam syurga, ada juga ditayangkan kepada Nabi azab kubur. Mana azab kubur ni sabit, jangan kita main-main. Jangan kita kata kita pergi kubur tak ada ke satu pun, tak ada ular, tak ada jeking. Kita kena ingat hak kubur kali tu lubang tanah dunia. Alam kubur tu alam lain. Hak tanah gali kita gali tu tempat simpan mayat. Tempat simpan mayat. Kemudian roh dia gimana?
alam barzah lah. Alam barzah ni alam pertengahan. Kalau bahasa kita kat tempat transit lah. Sebelum pergi satu tempat tu, kita transit dulu. Jadi alam kubur ni dia ada dah azab. Tempat transit ni ada dah azab. Begitu juga alam kubur ni dia ada dah nikmat dia sebelum orang tu pergi ke syurga. Tu insya-Allah kita akan sambung minggu depan lah. Cakap saja apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.